Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Said Nizamuddin bin Nadim dan saya merupakan pembentang bagi projek Dynamic Unity. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin berterima kasih pada pihak Jolash kerana memberi peluang dan kesempatan untuk saya berkongsi produk ini. Apa itu produk Dynamic Unity? Projek Dynamic Unity merupakan satu sistem pengurusan berkaitan penganjuran dan juga penjurian produk tahun akhir bagi pelajar diploma untuk Fakulti Seni Perkomputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sistem ini menawarkan beberapa fungsi asas yang perlu ataupun biasanya digunakan oleh pihak penganjur pameran seperti pendaftaran pengguna dan perekrutan, pengurusan projek dan penghantaran, analisis penjurian dan juga permarkahan yang ditambah baik dengan kecergasan buatan, penjanaan sijil automatik untuk peserta mendapatkan sijil penyertaan. Sejarah dan pencapaian Dynamic Unity. Dynamic Unity telah digunakan sebanyak 5 kali pada proses prototype sehingga sekarang. Pada permulaan 2019 hingga 2020 kita menggunakan untuk pertama kalinya, julung kalinya version prototype 1 untuk acara The Net Level. Seterusnya pada pertengahan tahun 2021 kita mendapat satu jemputan untuk menggunakan sistem ini dalam anugerah kecemerlangan Akademia Universiti Pendidikan Sultan Idris, di mana pada masa itu pengarah pusat pembangunan akademik Profesor Media Dr. Shakira Samsudin berminat untuk menggunakannya, dan alhamdulillah ia merupakan titik mula untuk kami melakukan merangka dan membuat sistem ini menjadi lebih teratur dan juga boleh digunakan dalam pelbagai pameran, tidak kira pameran FIP atau pameran virtual maya. Seterusnya adalah implementasi. Projek ini masih dalam pembangunan. Kita telah melalui fasa 1 dan kita akan berakhir pada fasa 2 insya-Allah pada Mei 2022. Baiklah, ahli kumpulan dan juga kolaborasi industri, iaitu saya Muhammad Said Nizamuddin bin Nadim, merupakan pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan perisian dengan pensyarah penyelia saya iaitu Dr. Nur Masyarah binti Hussein, dan kami juga melakukan kerjasama dan kolaborasi bersama dengan alumni pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, khususnya Diploma Sains Komputer, iaitu Encik Ashraf Ifan yang merupakan seorang software engineer, Encik Muhammad Zuh Hakimi yang merupakan mobile app developer, Encik Ilyas Daniel yang merupakan PHP developer, dan juga Encik Muhammad Fakri Azam yang merupakan seorang CEO bagi Atasan Restu. Untuk maklumat semua, kami semua ni adalah satu batch dan juga kami juga merupakan pelajar didikan daripada Dr. Basyarah Hussein. Okey, penyataan masalah. Kenapa kami nak buat projek ni? Okey, pada awalnya sistem pendaftaran, penghantaran, penjurian ni semuanya disimpan secara berasingan, di mana pada setiap tahun penganjur dia akan berubah, dia akan berpusing, di mana kalau tahun contoh pada tahun ni Diploma Sains Komputer yang mengurus, tahun dah hadapan Diploma Reka Bentuk Permainan akan menguruskan pameran ini. Jadi kita tak dapat menyimpan data tu kerana data tu akan disimpan oleh setiausaha ataupun pengarah program. Tetapi bila pengarah program telah bergraduate, kita kehilangan jejak data tu. Kedua, kita punya proses penilaian pada awalnya menggunakan Google Excel untuk kita tentukan juri ini menilai berapa orang pelajar dan pelajar itu dinilaikan oleh berapa orang juri. Biasanya kita print Excel tu, lepas tu kita ambil pembaris, kita garis satu-satu. Sebab apa? Supervisor tidak boleh menilai pelajar yang disediai oleh mereka. Okey, seterusnya adalah yang tadilah masalah tadi, di mana data itu tidak dapat disimpan secara berpusat. Data itu ada dekat orang A, ada dekat orang B, jadi kita agak susah untuk mendapatkan satu, orang kata, informasi yang tepat bila kita nak guna pada tahun datang. Kerana biasanya bila tahun tu berakhir, dia hanya akan jadi simpanan lah secara offline. Okey, kita bawa lah penyelesaian masalah itu dengan kita menggunakan kaedah pengurusan semua model secara
all-in-one, di mana sistem pendaftaran, penjurian, penghantaran projek, penilaian, lepas tu pameran markah dan juga penyimpanan data dalam satu sistem web, dalam satu database yang sama. Okey, dan juga kita juga membangunkan satu kecergasan buatan untuk membantu penganjur untuk menentukan juri mana yang perlu menilai pelajar, bagaimana untuk mendapatkan ramalan awal markah pelajar yang dinilai. Seterusnya kita juga menyediakan satu perpustakaan mini, online perpustakaan mini, di mana data-data tahun lepas kita gunakan balik untuk membantu para pelajar-pelajar junior untuk diorang buat rujukan pula. Seterusnya adalah fungsi yang ditawarkan. Pertama mestilah pendaftaran. Okey, pendaftaran ni melibatkan juri, peserta dan juga admin. Kedua, ruangan maya. Ruangan maya ni maksudnya kita buat penilaian secara online, di mana kita menggunakan Zoom sebagai medium interaksi. Setelah penilaian apa kita buat, kita berikan form online. Interaksi projek ni macam kita buat share and like, di mana bila peserta telah memuat naik mereka punya projek, mereka punya kajian, metod kajian semua tu, peserta boleh minta untuk mereka punya kawan-kawan, saudara mara untuk like mereka punya produk, untuk dapatkan ni lah title the best like project. Setelah kita ada pengurusan modul berkaitan dengan admin, macam mana admin untuk uruskan semua modul. Keempat adalah yang ni lah dia punya yang cuba kita bangunkan dan alhamdulillah telah berjaya, iaitu analisis ramalan. Di mana kita nak ramalkan macam nak mempercepatkan proses pemilihan juri, pemilihan markah, lepas tu pengujian dan sebagainya kita lakukan di sini. Lepas tu kita ada pamparan markah, ini yang ramai yang nantikan lah. Sebab bila kita markah tu boleh dikemaskini secara real time. Jadi pengguna peserta tak perlu rasa kata kekok nak menunggu semua. Pustaka data ni kita memberikanlah peluang kepada pelajar junior atau pelajar-pelajar yang nak buat FYP untuk buat rujukan. Tetapi kita buat masa ni kita hanya bagi pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris saja menggunakannya. Okey, lepas tu kita insya-Allah ada beberapa fungsi lain yang akan datang lah. Okey, teknologi yang digunakan. Teknologi yang kita gunakan yang warna merah tu yang paling familiar lah rasanya dekat Malaysia ni, Laravel, dan seterusnya kita gantikan dengan MariaDB. Seterusnya kita gunakan Python ni untuk membuat integrasi di antara Sendinblue, iaitu penghantaran email, dan juga Google Zoom API. Okey, untuk dia punya web server kita gunakan Kotabu. Manakala pelayan dia ataupun GUI dia kita gunakan AA Panel. Okey, untuk AI kita menggunakan Rubrik ML. Rubrik ML ni satu library yang membolehkan kita membuat machine learning menggunakan PHP. Khususnya lah. Lepas tu kita menzahirkan data tu menggunakan D3.js. Okey, plan tindakan atau roadmap yang akan datang lah, kita nak jangkakan. Okey, pertama kita memang akan jangkakan untuk membaiki antarmuka. Bahawa masa ni kumpulan kita tak ada lagi lah designer. Jadi kita insyaAllah kalau kita dapat designer kita boleh baiki lagi lah untuk lebih mesra pengguna. Seterusnya aliran sistem. Bahawa masanya sistem ni dia hanya boleh digunakan untuk pameran dalaman. Jadi kita cuba untuk meluaskan lagi flow sistem, boleh digunakan secara luaran maupun international. Kemaskini AI. Buat masa ni kita menggunakan algoritma K-means algorithm yang menggunakan clustering sebagai kita punya asas machine learning ataupun AI. InsyaAllah lepas ni kita akan memperbaiki, kerana buat masa ini peratus ketepatan dalam 60 hingga 70. Kita akan cuba naikkan sebelum version 2 dilancarkan kepada 90 ke 95%. Lepas tu aplikasi. Untuk aplikasi ni kita bercadang untuk membuat aplikasi offline untuk pustaka data, di mana pelajar cuma perlu download dan boleh tengok ni lah data-data yang lepas. Kerana apa, data ni biasanya dikemas kini setahun sekali atau selepas apa-apa event yang berkaitan. Okey, hasilnya insyaAllah sekarang ni version 1. Pada tahun 2022 Mei kita jangkakanlah version 2 digunakan secara julung kalinya untuk pameran diploma yang akan datang.
Okey. Sekian itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan. Terima kasih. Alright. Cik Syed Nizamuddin dan Nadim. Alright. Pelajar semester pertama tahun akhir tahun apa ni? Tahun pertama tahun pertama. Tahun pertama first. That's a very good effort for you lah, because baru first year dah keluarkan satu AI system So kita pergi ke Q&A seterusnya. Okey, silakan Q&A. Soalan pertama. UPSI selalu melahirkan produk-produk IT yang bagus. Apakah faktor dalaman yang mendorong penghasilan produk-produk ini? Ya, oleh Pak Cu Ramadan. Ya, silakan Cik Syed. Boleh jawab tak? Biasanya kalau UPSI ni dia orang nampak kalau masuk UPSI je jadi cikgu, masuk UPSI je jadi cikgu. Dia punya inilah. Kalau dekat UPSI ni banyak pensyarah punya, bila pensyarah nampak pelajar, dia selalu tarik pelajar tu untuk menyertai program-program ataupun pertandingan inovasi. Daripada situ kita nampak kepelbagaian, macam universiti UMP macam mana cara dia bagi inovasi, UKM, UPM. Jadi kita boleh perbagaikan kita punya atur cara kita. Lepas tu kita belajar daripada banyak kesilapan lah. Sebab walaupun kita ada atur cara, tapi mungkin daripada segi keuangan, dana dan sebagainya, biasanya UPSI dia boleh kolaborasi lah. Kita boleh minta pusat ICT untuk sediakan kita punya server dan sebagainya. Jadi memang ada wang di situ lah untuk membangunkan sistem-sistem macam ni. Cita-cita macam ni. That's very good. That's good. Alright, soalan seterusnya. Apakah classification yang dibuat dalam sistem AI tu? Boleh share tak? Saya baru lagi dekat AI ni. Tapi kalau ikutkan pada awalnya saya gunakan ni lah, clustering. K-Mine algorithm untuk clustering. And the one that you're using is, because you're using K-Mine, is basically keras. K-Mine. Dia punya framework dia, is it TensorFlow ke, keras ke, Cafe ke? What's the saya guna Rubrik ML. Rubrik ML. So okay, so start with machine learning. Jadi you feed that thing with the training and model sample lah daripada data-data sebelum, and then dia akan keluarkan dia punya pemakanan oleh juri lah, betul? Cuma kita ada custom sedikit lah, kita guna kaedah 2 dimensi punya array untuk pastikan data tu sampai. Baik, that's a very good one. So this one you guna multilinear regression? Boleh kata macam tu. Okay, alright, that's good. Okay, ada lagi soalan? Semua malu-malu lah pula. Tadi punyalah ramai nak bercakap. Okay. Alright, jadi apa? Kita bersembang sikit lah. We got about 3 more minutes. We got about 5 more minutes lah. Okay, so basically sistem AI yang dibangunkan ni, sekarang ni digunakan di UPSI. Ada tak nak digunakan di tempat-tempat lain? Ataupun memang tak dapat digunakan di tempat lain? This is customized for your course. Kita gunakan benda ni kita untuk IPT, tak kisahlah IPTA atau IPTS. Kalau macam ada mana-mana universiti yang nak minta macam nak berkolaborasi, kita berikanlah sebab sistem ni kita nak buat konsep SaaS. So maknanya semua universiti boleh guna. Software as a service where you can just provide them the link and provide them the API, dia orang pun boleh guna. Dia orang boleh guna. Baik. Cuma ada macam library untuk UPSI tu memang kita sekat lah apa-apa produk yang telah dihasilkan dan digunakan dalam ni kita akan sekat lah, kecuali dengan kebenaran daripada penyelaras program. Obviously macam scoring system yang you buat tu, that is the main AI dia. Yang di luarnya tu yang that one you can share lah, dia basically dia rangka tu boleh share. Baik, that's very good. Ada keminatan, because I know you baru first year tak apa. Tapi nak tanya je, ada keminatan nak market this product to the commercial? InsyaAllah kalau diberi peluang. Sekarang ni pun tengah untuk kembangkan dia punya community lah, untuk cari universiti-universiti untuk kita bekerjasama. Baik. So memang satu lagi soalan, adakah ini you nak buat untuk just fokus towards markah penjurian ataupun ada tak plan nak untuk perkembangkan untuk contohnya untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya? InsyaAllah tu dalam proses, sebab kita pun ada sekarang ni kan pelajar tingkatan 4-5 pun ada projek dia orang punya SPM pun kena buat sistem. Jadi kita nak bawa suasana menilai FYP tu. Macam ni kita dinilai, projek kita dinilai bertetang mata dengan pensyarah. Jadi kita tengah cubalah mungkin pada
fasa-fasa seterusnya kita akan cuba di sekolah sekitar Tanjung Malim dahulu. Baik. So di sekolah di Tanjung Malim, okay, akan dapat satu sistem AI ni. That's very good. That's very interesting. Alright. Ada lagi soalan tak saya nak check? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Tuan-tuan sekalian, ada soalan tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Sebentar saya nak check. Data size yang digunakan large, kan kita bila kita nak ambil sampel dengan training data tu kan, kita ambil beberapa like a huge data size kalau boleh supaya dia punya scoring dia akan menjadi lebih apa panggil tepat kan. How big is the data size? Buat masa ni kita cuma ada dalam hampir 900 kita saja. 900 data. Okay. That's 900, very good. 900 data berlainan projek. Berlainan projek, and then lepas tu you separate lah training dengan sampel. Ya. What's the ratio? 70-80, 70-30, 80-20, what's the ratio? Alamak. Yang tu lupa pula. Saya biasa buat, saya selalu buat, saya buat TensorFlow. Jadi itu yang saya tahu sikit-sikit lah. Nak kata terror sangat tak adalah, tapi tahu sikit-sikit lah. So biasanya saya separate 80-20, but so I don't know, you guys buat macam mana? Sebab masa buat ni kita buat kalau jadilah. Jadi biasanya. Sebab tapi, nak dalami pun apa tu kata nak cuba cari minat lah, nak tukar apa kan, nak tukar angin. Baik. Jadi bila you buat tu dia punya training sample dengan sample data tu, memang dia punya ketepatan dia is about 90% I would say. Ada yang sampai 60 sebab kita akan random balik, kita akan tengok yang apa keputusan yang kita inginkan dengan keputusan yang kita dapat. Jadi mungkin ada yang tak tepat lah. Okey, alright. Ada satu soalan, alhamdulillah. Satu soalan oleh Encik Fairuz Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. AI pakai forward chaining or backward chaining? Saya kurang faham istilah ni. Saya minta maaf lah. Forward chaining or backward chaining? Okey, saya pun kurang pasti. Saya pun kurang pasti ni. Tak apa, kita pasal jangan relax lah soalan. Janganlah tanya bebas sangat. Ini budak baru first year lah bro. Relax lah. Budak baru first year. Tanya soalan okey sikit lah. Okey, seterusnya. Evaluate model guna apa? Form untuk form penjurian ke? Kalau model. Untuk penjurian punya. Penjurian ni kita guna maaf kalau saya salah faham, tapi biasanya kita guna konsep 40 60. Design 40 60 design 40 60 sistem. 60 sistem. Baik. Itulah dia punya evaluate model. So 40 is the training. Dia punya design. Okay, alright. That's good. Good answer.